Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So kita ke sesi petang ni lah. So tadi menjawab kepada soalan Amy daripada Ampang berkenaan dengan version manual. Okay, so tadi kita ada cerita tentang macam mana kita nak decide sama ada kita nak buat version baru ataupun kita nak remain version lama tapi isi lock. So kalau pada pendapat saya, lock tu kalau kita sanggup nak lock satu-satu, sebab every single changes yang kita buat dalam kita punya manual tu, tak kisahlah JMP, HACCP, halal, kita mesti letak dalam lock. Jadi bila kita banyak sangat perubahan, maksudnya macam contoh hazard table tu kan, hazard analysis table tu, itu memang boleh dikatakan tara lah keseluruhan manual kita tu kita akan ubah. Jadi saya mencadangkan buat version baru, tapi kita mesti buat version baru dan kita simpan version lama supaya kita dapat tengok comparison dia tu lah. Dan macam saya cakap tadi, ideally bila sebelum kita buat decision untuk kita tukar version ke ataupun update tu, kita mesti buat meeting, betul? Jadi minit mesyuarat meeting kita tu boleh digunakan sebagai macam reference yang apa kita tukar. Macam kami akan cakap, okay, hazard analysis untuk raw material kami tukar. Okay, nanti saya akan note dekat dalam minit. Lepas tu next pula hazard analysis untuk proses work process tu kita tukar. So saya akan jotet dalam minit tu. So everything kita ada hitam putih fakta tu. So memang kita akan continue buat version baru dengan revision daripada yang lama dan kita refer pada apa perbincangan dalam meeting kita tu untuk perubahan. So kita buat macam tu lah, sebab saya suggest macam dia renyah sikit sebenarnya, dia leceh tapi sebenarnya dia bagus untuk kita sebab bila kita buat meeting, kita discuss, ada yang ambil minit, dia tak payah minit yang beria-ria pun, dia minit simple je tapi kita kena note kat dalam tu apa kita tukar, apa kita nak update, apa yang akan kita masukkan, apa kita keluar. Macam contoh, dulu ada sekali Ashta kita keluarkan Nyah Beku punya proses. Sebab kita rasa macam kita dah tak ada dah proses ni. Lepas tu bila kita ada walk-in freezer, kita masukkan balik sebab memang kita ada proses untuk Nyah Beku. Jadi benda tu sama juga macam tempat masing-masing. Macam contoh tadi Banting tanya soalan pasal auditor dia kata CCP2 tak perlu, holding tak perlu kan. Tapi Banting dia rasa dia perlu benda tu. So maksudnya Banting dia boleh dalam meeting dia tu dia boleh cakap, okay, kita kekalkan CCP2 tu tapi bukan CCP lah. Maksudnya kontrol dari segi macam tu. Itu penting minit mesyuarat tu sebab dalam minit tu dia menyatakan apa prosedur yang kita nak buat. Jelas tak setakat ni? Sebab apa? Saya memang encourage lah kita buat betul-betul minit. Tak kisahlah minit tu simple je cerita apa sikit-sikit point-point form pun. Tapi bila ada minit, kita boleh rujuk balik. Sebab tu bila auditor datang, pembuktian yang kita ada HACCP team punya meeting, discussion, minit tu lah. Dia mesti kena buat macam tu. Maksudnya nanti HACCP biasanya yang buat minit ni memang document controller lah. Which is macam Kak Ista, saya lah yang buat. So saya memang buat satu template. So kalau kata tu buat simple je. Nanti bila next meeting, ikut je template tu. Okay, ni nak apa nak tukar. So Puan Faizah pun dia dah tahu. Bila dia chair meeting tu, dia hanya ikut je flow tu. So bila dah ikut flow tu, kita hanya menjawab apa, okay ada perubahan tak? Okay tak ada, kita tak ada update apa-apa. Mungkin kita hanya update menu contoh. So bila kita update menu, so nanti dia punya item-item dalam tender menu tu semua akan berubah lah. Macam gitu je. Kita ambil konsep macam tu. Sebab kalau pada saya, kalau kita macam nak tukar-tukar macam tu. So macam Amy punya soalan tu macam memang bagus lah. Maksudnya lock tu kalau kata mampu nak buat lock, then you go for lock. Kalau rasa terlalu banyak nak tukar, then go for the latest version. Sebab sebenarnya tak ada apa-apa macam limitation lah. Dia tak ada macam cakap, oh kita kena buat juga lock tu. Oh kita kena buat new version ke apa, tak ada. Tapi bergantung pada situation kita pada waktu tu. Sebab saya rasa bila kita buat new version, simpler lah. Kita terus update je, tak payah kita buat kerja 2-3 kali, betul tak? Kalau kita nak buat lock tu sebenarnya kita kena catat satu macam tu. So kalau tengok memang contohlah, katalah nak update tu hanya update nama pengarah. Contoh update nama pengarah, tak payahlah new version. Buat je version lama tapi cuma nama pengarah tukar ataupun katalah katil bertambah ke atau sikit-sikit benda yang kecil-kecil yang tak memerlukan besar punya perubahan tu,
boleh buat lock. Tapi kalau macam contoh tadi katalah kita tambah allergen tadi. Kalau bukan perasan lah, memang nyata sangat, setiap proses tu allergen tu tambah. Betul kan? Jadi bila dia tambah setiap proses tu, kalau kita nak buat lock, sedang tak dengar. Yang lain dengar ke? Sedang tak dengar. Banting dengar. Orang clear. Sedang maybe line kot. Okey ke sedang? Okey, saya sambung balik. So maksudnya bila kita buat depends on apa yang tu. Kalau macam contoh kita tengok portion yang paling besar dalam manual kita adalah hazard analysis. Jadi kita bila hazard analysis tu keseluruhan kena tukar, jadi that's why kita kena tukarlah version tu sebab memang nampak terlalu ketara sangat perubahan manual kita. So decision tu bergantung pada jabatan sendiri, JDS decide macam mana. Sebab kalau tengok dalam manual dalam MS pun sebenarnya dia tak ada tulis lah. Kalau saya baca tu dia tak ada pun cakap you need to do the latest version ke apa ke, tak ada. Tapi cuma any changes memang kena record dalam log, tapi justifikasi kita kalau kita rasa memang ni memang memerlukan brand new punya manual yang kita nak kena tukar semua, then just go for the latest version. Itu kalau pada saya itu lebih mudah, kita terus buat version baru, tak payah nak create log apa benda, brand new manual. Itu pendapat saya lah. Okey, sebelum kita mula untuk JMP ni, ada lagi soalan tak? Kok ada siapa-siapa yang ada soalan lagi ke? Kita welcome kita punya seorang ahli baru, Puan Mas Ayu daripada Hospital Sungai Buloh. So harap boleh sama-samalah belajar dengan kita. So kalau ada soalan apa-apa nanti unmute So saya akan terus share screen untuk SOP. So kita ada a few SOP yang kita akan share. So yang ni saya tunjuk contoh yang hashtag dah update. Sekejap ya. Okey, sekejap ya, saya hide panel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kali ni, sebab SOP 1 untuk hashtag kita tak ada apa-apa perubahan. So saya tak tunjuk lah. Yang ni saya tunjuk untuk SOP 2. Prosedur kawalan prapenyediaan. Macam yang Amy tanya tadi, so ini adalah contoh yang kami guna di hashtag untuk kita update yang bahagian untuk allergen tadi. Okay, so prosedur yang atas ni macam biasa kita buat sayur, ikan, ayam, daging, protein ni semua sama, telur semua sama, roti sama, beras sama, pasta sama. Okay, ni nombor 10. Kalau semua tengok, nombor 10 ni prosedur prapenyediaan makanan khas, intolerance, hypersensitivity atau allergy. Contoh ni contoh, you all boleh buat ikut version masing-masing jugalah. So kat sini kita tulislah ini adalah proses prapenyediaan makanan khas untuk pelanggan. Sebab macam kita discuss tadi, patient kita dah tahu ada intolerance. Betul? So kita dah tahu dia orang ada intolerance, so kita dah boleh expect dah apa dia punya masalah. So that's why kita tulis khas lah. So dah disediakan secara berasingan daripada proses makanan normal. Yang ni kita dah highlight kan. Lepas tu pengasingan mengikut kategori. So kita bagi tahulah, okay yang ni kan saya macam ni tau. Actually allergy ni kalau kita tengok literature, saya ada share juga literature dalam Google Drive tu. Kalau kita tengok literature, sebenarnya dia ada terlalu banyak sangat intolerance tau. Maksudnya allergic ke apa. Jadi sekarang kalau boleh kita ambil yang common. Kita ambil yang general, yang memang biasa berlaku. Dan juga yang ada barang kita kat dalam tu. So maksudnya kat sini yang saya listkan yang kami dapat literature lah. So boleh refer literature kalau ada siapa-siapa yang macam contoh dekat hospital dia ada history allergy yang lain. Contoh katalah dekat Selayang ada allergy yang macam tak pernah dengar, bawang tak boleh makan lah, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. So maybe boleh sisipkan sebagai lain-lain ke apa ke lah. Kalau macam contoh
ada yang macam memang very rare case ke apa ke, bolehlah masukkan sebab benda ni macam dia subjektif, depends on setting. So kita tengok kat sini yang kami pilih ikan, hasilan ikan, krustacea dan hasilan, contoh sotong, udang, kekerang lah. Bijirin dan hasilan bijirin, kekacang, hasil kekacang, yang ni common bijirin pun common, susu pun common, telur, dan juga yang kita letak bawah sekali tu kita kod as lain-lain, dia ada 400, bijan dan lain-lain mengikut keperluan. Kat sini langkah selamat lah sebab if anything, contoh macam tiba-tiba benda tu rare sangat, kita boleh je guna SOP ni dengan clause yang lain-lain ni lah. Okay, then langkah-langkah kawalan yang perlu diambil seperti berikut. This is our steps yang kita nak control. Pertama, asingkan kawasan asingkan kawasan penyediaan, basuh dengan bersih peralatan yang digunakan sebab macam ni. Kalau contoh jabatan boleh sediakan bekas ataupun peralatan yang lain yang baru ke apa ke yang khusus untuk this one, okey lah, itu lagi cun lah kontrol dia. Tapi kalau macam contoh peralatan kita itu saja kan, jadi kita kena buat langkah pencucian yang tara lah supaya tak ada cross contamination. So asingkan peralatan, pastikan tiada ruang untuk pencemaran silang berlaku, label bekas supaya tidak bercampur. Label ni boleh banyak phase lah kita label. Satu, kita label masa penyediaan tu, sebelum kita campur-campur yang lain-lain tu kita dah label dah dia asing. So yang tu untuk version yang ni lah. Okey, kejap ya. Saya pergi pada SOP 3 Kita pergi pada SOP 3. Alamak. Hello, Kak. Hello, Kak kat mana? Tiba-tiba saya rasa macam meeting ni hilang lah. Dia tulis join a meeting. Tiba-tiba Zoom tu jadi join a meeting. Sign in. Kita nampak dia, dia tak nampak kita. Nisa dah jadi halimunan. Kejap semua. Saya tak nampak you all. Sekejap semua, saya tak nampak.
Tika, dia jadi macam gini. Sebelah lain. Yang ni dia jadi macam ni Tika. Sebab tapi audience ada. Tapi audience ada. Dia orang boleh dengar saya tapi saya tak boleh. Assalamualaikum. Semua boleh dengar ke? Itulah. Rasa dia boleh dengar kot. Dengar. Okey, dah dengar. Okey. Minta maaf, masalah teknikal, baru belajar. Okey, so kita pergi pada SOP 3. SOP 3 ni berkenaan dengan masak So kalau kita tengok prosedur masak tu macam biasa. Okey, kami tambah untuk B. Sekejap, buka mas. Tambah untuk B, prosedur memasak spesifik, allergic dan lain-lain keperluan diet spesifik. Sebab kadang-kadang kita ada diet spesifik macam vegetarian ke apa ke, so dia consider masuk dalam inilah prosedur ini. So kita letak semak keperluan spesifik pesakit mengikut tempahan yang dibuat oleh pihak wad. Periksa peralatan memasak yang hendak digunakan dalam keadaan bersih, bebas dari percampuran bahan allergen. Inilah kita letaklah apa allergen yang biasa tu dan berfungsi dengan baik sebelum memasak. Macam itulah. Lepas tu nombor 3, pastikan makanan dimasak mengikut kaedah yang betul. Kawalan dari bahan allergen yang berkaitan dan mencapai suhu masak yang selamat dan tempoh masa yang telah ditetapkan. So ni macam biasa, asingkan makanan spesifik bagi mengelakkan tersentuh atau terdedah dengan bahan allergen yang tidak boleh diambil oleh pesakit. So ambil suhu tengah macam biasa, tapi cumanya untuk elakkan kontaminasi tu memang kena sanitize betul-betul lah kita punya probe tu, sebab takut nanti kejap lagi kita pergi ambil yang normal punya, kita cucuk pula yang tu, takut nanti jadi masalah.
Okey, sekiranya suhu tak capai, kita ulang proses sama juga, waktu pengagihan pun sama, proses uji rasa pun sama, asingkan makanan spesifik yang dimasak, dilabelkan dengan jelas supaya tiada kesalahan pengendalian berlaku semasa proses pengagihan penghidangan. So yang macam itulah, so, saya tengok jap bawah ni. Okey, itu untuk kita punya ni lah, untuk bahagian okay, so next, sekejap, saya cari SOP untuk 4. Okay, SOP 4. Okay, kalau untuk SOP 4 ni, kalau boleh tengok, memang berkenaan dengan pengagihan makanan. Sama juga, yang lain-lain tu ikut follow macam biasa. Sebab agihan ni tadi saya tulis kat sini. Bagi hidangan makanan spesifik, allergen, lain-lain keperluan khas, pastikan bekas yang digunakan berbeza dan dilabel dengan jelas. Macam itulah yang kita kena buat. So, yang next, prosedur penarik balik ni semua tak ada masalah lah. Kalau kebersihan ke apa ni semua tak ada masalah. So, cuma nak share, kejap yang ni SOP COVID sebenarnya, tapi sajalah saya share. Alang-alang dah kongsi kan. Nampak tak? Okay, so untuk yang COVID ni, memang yang ini kita punya UKA memang dah, maksudnya dia macam encourage kita untuk buat satu prosedur berkenaan dengan penerimaan bahan mentah masa situasi COVID. So, kami come up dengan this one lah. So, kita tengok kat situ, biasanya kita dulu-dulu kita buatlah terima barang, potong lah apa. Yang ini memang untuk anggota sebenarnya, kawalan anggota. So, alang-alang dah share tu saya share sekali lah. So ni kawalan anggota, so kita cakap lah guna PPE, pakai sarung tutup lengkap apa semua, amalkan jarak, lepas tu cuci tangan, elakkan berbual atau berlengah-lengah semasa proses penerimaan. Sebab kita bila penerimaan, kita ada link dengan orang luar. Jadi kalau boleh memang kita elakkanlah yang ni. So jangan sentuh bahagian muka terutamanya semasa pakai sarung tangan dan sebagainya. Jangan melepasi zon luar. Maksudnya kita letak barrier. Kan kita ada zon bersih, zon kotor sebelum ni. Tapi kalau yang tu is untuk food safety. Tapi yang ini adalah macam kalau kita tak boleh kawal pembekal kita tu, kita letak satu had yang dia boleh masuk sampai situ je. Untuk elakkan daripada orang kita tercross dengan dia lah. So yang ni sediakan PPE, kita sediakan PPE tu kat luar. Sebelum dia sampai kita sediakan supaya dia tak perlu macam nak pegang-pegang kita ke terkena kita ke apalah. Ambil suhu dan rekod. Lepas tu kalau kata punch card tu jauh, kita tolonglah dia untuk punch card tu sebab tak perlulah dia nak sampai masuk dalam kan. Kalau ada simptom-simptom, minta dia untuk hentikan proses penerimaan dan kita suruh inilah untuk bagi tahu pegawai lah untuk tindakan seterusnya. So biasanya dia orang akan call saya lah kalau kata ada apa-apa. Tapi pembekal sekarang pun dia dah tahu dah kalau orang dia sakit dia takkan suruh orang tu hantar lah. So pastikan pembekal menggunakan sanitizer sebelum menurunkan tanda tangan. Sebab borang-borang ni pun kita kalau boleh kita jagalah. Ini yang untuk kawalan pembekal proses penerimaan. Ni apa pun jaga jarak dan sebagainya lah. So kita boleh ni lah. Boleh tengok macam mana lah yang ni untuk kita adaptkan. Okay, setakat ni jelas tak? Ada apa-apa soalan tak untuk yang ni? Sebelum saya masuk GMP punya prosedur. Untuk manual GMP. Sekejap ya. So nampak macam semua okey kan? Okey, sekejap. Saya akan buka. Okey, sekejap ya.
Okay, so kita pergi pada manual JMP pula. Actually manual JMP sebenarnya tak ada banyak apa macam barulah. Cuma kita just go through je. Macam tadi saya cakap juga, bila kita ada version baru, kita kena edit lah, tarikh dan juga versi ni lah. Yang lain-lain macam contoh kalau apa, yang ni memang basic lah. Apa-apa ni definisi, scope, lepas tu rujukan. Ni semua kalau ada update, kita update. So untuk polisi pun sama macam ni. Yang tadi yang Azlina tanya tu, inilah benarnya. Kalau kita ada nak tambah ke ataupun kita jumpa, kita buat literature search, kita jumpa ada parameter baru ke yang kita nak revise untuk tu, bolehlah masukkan. Tapi sekarang kita guna standard yang ini dulu. Sebab Malaysia tak ada keluar standard lagi. So kita pakai Australian standard. Okay, plan-plan ni macam biasa prerequisite. Okay, tengok mana yang nak kena tambah, mana yang nak tu. Boleh tengoklah yang untuk manual JMP ni. Bekalan air, penyimpanan, saliran, kemudahan membuang sampah, kemudahan sanitasi, tandas untuk pekerja, kawalan operasi. Kawalan operasi ni banyaklah penerimaan. Ni list of kita punya borang dan sebagainya lah, prosedur. So tengok perkara untuk kawalan proses. JMP seperti kita sedia maklum memang banyak gila SOP. Memang banyak sangat-sangat SOP. Jadi memang kita punya PRP ni akan kita matchkan dengan SOP. So dia memang dia work as macam tu. So ni hanyalah macam brief saja. Tengok kita pun tengok kan, page 22 page je. So very brief. Dia cuma cerita secara brief saja, tapi cerita detail dia adalah dalam kita punya ni lah, kita punya SOP dan juga borang-borang lah. Semua mock recall semua kat sini lah. So sebab saya tengok ni kita memang tak ada tambah baik sangat lah. Yang ni kita follow yang sama lah. Yang ni untuk kelompok ni untuk macam batch lah. Kita tengok batch masak kan. Bekas makanan khas dan sebagainya lah. Latihan. Okey. Ni borang-borang dan sebagainya lah. Okay, next kita pergi pada halal. Okay, sebelum saya pergi pada halal, ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed Sekejap ya. Saya rasa dia macam stuck sikit. So saya share balik. Sekejap ya. Okay. Nampak tak? Macam pening sikit. Tiba-tiba petang ni dia macam merajuk. Okay, nampak tak? Okay, so untuk yang ni, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita proceed pada manual halal. Okay, seperti semua sedia maklum, halal ni sebelum ni dia tak adalah manual yang jelas sebenarnya. Dia cuma follow kita punya apa nama? Ni lah. Kita punya JMP HACCP kita lah sebenarnya. Tapi untuk yang requirement yang terkini, bila kami semak, dia ada keperluan untuk kita buat satu manual khas untuk halal. Jadi kami daripada HACCP team HTA ni, kita ambil inisiatif untuk produce satu manual lah berkaitan dengan halal. So mula-mula kami pun macam tak tahu nak letak apa dalam tu. Tapi kita cuba discuss ni lah. Maksudnya kita tengok apa yang kami ada ni mungkin hospital lain boleh tambah baik dan boleh maksudnya ada update ke tambah lagi lah.
So ini adalah contoh yang daripada HESTA punya. So samalah kita buat ada apa? Ada log ni, ada nombor dokumen, so version, kita ada tarikh. Semua ni kita buat sama macam HACCP juga sebab nak senang. So sekali satu template tapi tukar nama manual je lah. Okay, so log pindaan pun ada. So latar belakang dan profil ni kita ikut macam JMP HACCP juga. So profil pun kita orang ambil yang sama. Okay, yang ni. So bahagian satu ni sebenarnya saya copy je daripada dia punya template halal tu. Tapi saya tak tahulah perlu ke tak letak. Cumanya kalau kata nanti sebab kami belum diaudit semula oleh JAKIM, JAIS. So kami tengah menunggu jugalah. Kalau kata ada teguran ke apa nanti kita akan update lah. Cuma yang ni adalah apa yang saya jumpa, so saya rasa macam perlu letak, saya letak lah. So kalau kita tengok kat sini, dia tulis kat situ tajuk ringkas dan pemakaian. So kita kata dokumen ni namakan manual halal domestik 2020. So manual ni, prosedur ni dibaca bersama dengan benda-benda ni lah. Dia maksudnya digunakan sekali lah. So mula berkuasa pada tarikh pihak berkuasa ni lah. So memang kita just follow je. Ni adalah tafsiran. So tafsiran ni memang saya ambil sebiji daripada apa yang ada dalam manual dia itulah. So berkaitan dengan air, bahan bantuan pemprosesan, dapur hospital, jawatan kuasa halal dalaman, kawasan pemprosesan, manual prosedur which is yang ni, pengendali makanan, penyelia halal, polisi halal. Banyak tau dia punya macam apa definition tu. So kita just tulis je lah. Premis, apa premis kan istilah dia, produk halal, sijil pengesahan halal Malaysia, sistem jaminan halal, sistem kawalan halal dalaman, dan tidak halal. So kita just kalau saya tu untuk setakat hari ni kami hanya copy je apa yang ditulis dalam manual tu untuk kita adapt yang sesuai masuk dalam kita punya manual ni lah. So ni ada singkatan dia, banyak juga sebenarnya singkatan-singkatan dia ni. Maybe term-term ni digunakan untuk macam rujukan lah. Rujukan untuk macam akta ke apa ke yang berkaitan dengan prosedur halal ni lah. Jadi kita tengok je lah, tengok macam boleh pakai tu kita just ambil je lah. Kalau kata nanti auditor tegur, kita take out je lah. Okay. Bahagian 2, Jawatan Kuasa Dalaman Halal, Internal Halal Committee, IHC. Okey, jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh organisasi untuk bertanggungjawab dalam membangun, memantau dan mengawal sistem halal agar sentiasa dipastikan berjalan dengan berkesan. So ini dia saya buat macam ni tau. Halal team ni saya buat sama je macam HACCP team, tapi saya ni lah. Sebab dia halal dengan HACCP ni sebenarnya kita macam guna benda yang sama lebih kurang. So saya just adopt je masuk kat dalam ni. So nanti you all boleh tambah baik jugalah. Daripada penasihat HACCP jadi penasihat halal, koordinator halal. Saya buat macam tu je. So nanti you all boleh tengok lah mana yang sesuai boleh ambil lah. Kalau kata nak tukar nama ke apa, okay. Boleh, tak ada masalah. Okay, seterusnya. Penyelenggaraan, kalibrasi semua sama, tak ada masalah. Kalau dokumen ni pun sama, saya buat sokongan sama sebab JMP, halal, HACCP kita guna sama, konsep yang sama. Okay, next. Mesyuarat jawatan kuasa dalam halal. Yang ni pun kita cuba buat lebih kurang macam HACCP. So ikut je lah tarikh-tarikh dia 4 kali setahun ke berapa ke, kita berapa yang kita mampu nak buat lah. Mungkin ada yang nak buat 2 kali setahun ke, terpulang pada masing-masing. Latihan, okey, latihan ni dia ada 2 lah. Satu latihan luar berbayar, kita listkan lah latihan-latihan yang ada jabatan-jabatan ataupun agensi yang ada buat halal punya training, dan juga latihan dalaman. Yang ni yang kita buat sendirilah untuk staff kita, which is ada berkala dan berjadual. Dokumentasi, okey, semua rekod sistem jaminan pengurusan halal tu diurus. Sebenarnya macam contoh halal ni, kita sebenarnya apa yang kita buat dekat HACCP tu kita adapt je masuk dalam halal ni, sebab kita tak buat additional borang ke apa ke kat dalam halal ni. Cuma kita macam linkkan saja
Jadi macam ni kita cakap permohonan secara atas talian untuk permohonan sijil halal tu, dokumen yang berkaitan dengan halal didokumentasikan, especially yang berkaitan dengan item. Item tu bagi yang dah buat maybe akan nampak lah. Bagi yang belum buat, item ni adalah okay, contoh jabatan kita katalah ada 300 item bahan mentah. Katalah ini untuk in-house dengan outsource pun boleh jugalah. Okey, yang kita gunakan untuk masak. Jadi dokumen-dokumen, sijil-sijil halal yang benda yang kita registerkan tu, kita kena simpan dia dalam satu file untuk kita make sure that kita boleh access. Lagi satu, bila melibatkan yang ni, so macam HTK dia tahulah, dia dah pernah buat. Bila melibatkan dokumentasi halal ni, dia tak boleh satu barang satu jenama saja. So kat sini memang agak tricky sikit sebab kadang-kadang supplier kita tukar brand, kan? Tukar brand. Macam kalau JMP, kalau kita tukar brand ke apa ke tak ada masalah sebab benda tu tak ada kacau kita punya prosedur ataupun sistem. Tapi bila halal, bila dia tukar brand, especially barang-barang proses, yang kat situ kita kena ni sikit. Contoh macam kita hashtag kita letak 3 ataupun 5 pembekal ataupun brand. Jadi bila dia tukar tu kita at least bila dia datang dia audit, oh ni ada dalam list contoh. Kalau macam contoh dia bagi 3, tiba-tiba tiga-tiga dah tak berapa nak ada kat pasaran ataupun dia dah tak boleh bekal ikut harga tiga-tiga ni dia biasalah pembekal kita kan. So apa kita buat, kita kena buat permohonan, kita kena update list yang baru dan hantar kepada JAIS. Yang tu prosedur dia lah, maksudnya bila kita update anything yang lain daripada yang manual kita ataupun apa yang kita hantar secara atas talian, kita kena hantar surat renewal ataupun updating kepada JAIS. Sebab dia kalau dia datang nanti at least dia dah bersedia dengan dokumen yang terkini. Macam tu. Jelas So untuk sebarang perubahan ni dicatatkan dalam log dan juga apa-apa perubahan pun memang catat dalam log dan juga bila kita dapat persijilan kita kena maklum pada JAIS ke JAKIM sebab kalau tidak nanti bila dia datang dia ada dalam sistem dia benda yang lama, prosedur yang lama ke apa, so takut nanti kita boleh kena non compliance lah. Okay. So titik critical halal ataupun halal critical point HCP, yang ni biasalah dia memang benda-benda berkaitan dengan halal. So yang ni pun saya sebenarnya baca type balik je apa yang ada definition untuk HCP tu. So mungkin nanti you all boleh baca balik. So kat sini okey, kita baca para yang sini. Penilaian dan analisa bagi bahan mentah serta proses kerja adalah berdasarkan manual hazard analysis ketika control point. Kita punya manual hazard. So jabatan kita lah yang sedia ada. Elemen ditambah bagi setiap bahan mentah dan proses adalah elemen H ataupun halal. Saya buat macam tu sebab daripada saya nak buat balik all over again, saya ambil adapt daripada hazard punya manual yang untuk analisa tu, bahan mentah dan juga proses kerja, saya masukkan dalam halal dan saya tambah elemen H. Nanti kejap lagi kita tengok. So, penilaian berpandukan Food Safety Hazard Matrix dan juga pokok keputusan Decision Tree yang ada dalam MS 1480/2019 untuk ASEP serta kita rujuk juga MS 1500/2019 Halal Food General Requirement Third Revision yang ni. Yang ni. Nanti siapa yang tak ada update version boleh beli dekat Malaysia Standard. So sama jugalah kita pakai manual ni juga rujuk pada prerequisite kita which is JMP dan SOP-SOP kita tu lah. So kat sini kita nampak, kita bagi tahu kat dia, kita memang link kat semua benda ni untuk kita punya persijilan halal. Jadi clear lah. So next, okay. Seperti saya maklumkan sebelum ni, memang saya ikut sebiji-sebiji apa catat ahli segala-galanya dalam HACCP. So you all boleh tengok lah memang sama. So ni description, sama juga saya ambil deskripsi produk. Each produk tu memang saya ambil sebiji-sebiji. Saya ambil satu-satu. So tak ada berubah apa-apa untuk halal lah. Sebab sama, yang ni tak ada masalah lah. Semua saya tambah, sorry lupa. 11. Tadi kita sampai 10 kan? So yang ni saya tambah 11 which is kawalan halal produk.
So saya tulis kat situ produk makanan yang diterima mempunyai logo halal yang sah dalam keadaan bersih, selamat dan berada dalam senarai produk yang didaftarkan dalam sistem halal. This one kena mention sebab kalau tak ada dalam sistem, kita kena daftarkan semula. So maksudnya kena ingat untuk hasil tadi kita sampai 10, untuk halal kita add another element which is kawalan produk halal. Itulah yang ditambah. Kita tengok itulah. So ada 8.3 analisa risiko, tindakan kawalan, tindakan pembetulan dan 8.31 untuk bahan mentah. Okay, this one macam saya bagi tahu tadi, saya ambil sebiji-sebiji daripada HACCP tapi saya tambah H. H, okay, contoh ikan, apa risiko kita? Hazard kita adalah ikan rosak ataupun tak segar. Tapi kat sini kita ada exclusion, sumber bekalan tu kita ambil daripada pembekal yang ada kontrak dengan kita. So kawalan kita SOP. So kat situlah kita macam sebenarnya halal ni macam mix and match lah. Kita kena tahu apa yang kita nak kontrol. Okay, hasilan ikan pula, hasilan ikan daripada sumber yang tidak halal. Okay, semua seperti yang semua sedia maklum, ingat tak hari tu ada viral berkenaan dengan contoh apa ni nama? Kita punya fish cake fish ball. Ada tak halal kan? So itulah antara risk yang boleh terjadi. So kita tengok kat sini lah apa yang kita boleh buat secara kawalan. Okay, next untuk udang sotong ni biasanya tak ada apa-apa lah untuk halal. Daripada sumber yang tidak halal lah. Mungkin daripada dia punya pembekal ke apalah. Ayam samalah yang tak halal biasanya sembelihan lah. So kita kat sini memang dia agak sensitive, dia memang sensitive raw material. So inilah dia yang kita kena buat kawalan, diperolehi dari ladang yang berdaftar dengan Jabatan Haiwan dan sijil halal diperiksa oleh pihak berkuasa JAKIM secara berkala. Yang ni kita kena mention sebab ayam memang crucial. Okay? Pemeriksaan pembekal secara berkala. Sayur pun kita tengok, okay, halal dia just kontaminasi silang lah dengan sumber yang tak halal. Tapi kalau kita dah pastikan dalam kontrak kita pun dah nyatakan yang memang kita suruh dia pakai pengangkutan yang memang hanya membawa kita punya item-item bahan mentah yang memang kita order saja, tak ada daripada cross daripada lain-lain, tiba-tiba daripada ladang pelik-pelik ke apa. Okay, so kita just buat je sebagai exclusion saja. Sayur bakar ubi ini semua biasanya tak ada masalah lah sebab dia memang bahannya semula jadi. Buah pun sama. Makanan berkaling ni, okey kita tengok. Okey, makanan berkaling dan botol yang tiada sebab dia barang proses kan. So dia tiada sijil halal yang sah ataupun berlaku cemar silang dengan sumber yang tidak halal. Yang ni kita kena tengoklah. So prosedur-prosedur pun kita kena masukkan apa yang adalah kat situ. Tengok mana yang prosedur yang sesuai. Sebab barang-barang biasanya lah, kalau saya baca-baca ni kan, barang yang berproses tu selalunya memang kritikal. So bijirin dan hasilan bijirin usually untuk ni kita tengok kat sini pencemaran silang lah yang biasanya. Kalau telur, pencemaran silang juga, susu, pencemaran silang juga ataupun daripada sumber yang tak halal. Kacang pun sama. Minyak pun lebih kurang sama. Dia kita memang lebih banyak untuk pencemaran silang sebenarnya. Yang barang-barang item-item yang tambahan ni pun sama je. Memang banyak yang kita tulis pencemaran silang. Okey, saya nak tunjuk berkenaan dengan proses. Analisa proses kerja Okey, so untuk penerimaan, kita tengok yang atas ni semua kita buat biasa. Saya buat B, K, F, A dengan H ni sebab bila tulis halal semua macam banyak sangat saya serabut. Jadi saya buatlah ringkasan saja. So untuk ni contoh tadi yang pertama penerimaan kan. So H kita buat berlaku cemar silang dengan sumber yang tidak halal. Okey, apa kawalan kita kat sini dan apa langkah-langkah untuk kita elakkan daripada bahaya signifikan tu. Sama juga untuk penyimpanan ni tadi bahan mentah. Biasanya kita memang kebanyakan kalau untuk halal ni banyak yang cemar silang ataupun pencemaran silang lah. Simpanan kita simpan dengan sumber yang tak halal. Sebab dia memang directly lah, halal memang very direct. Dia tak ada grey area,
dia memang sama ada halal ataupun haram. Dia tak ada macam, oh ni syubhah ke apa, tak ada. Halal is halal, haram is haram. Kalau item kita tak bercampur, insya-Allah memang clear. Ni memang prosedur ni semua saya bagi tahu memang kita ikut HACCP secara direct lah. Cumanya yang kali ni untuk halal version, saya tak buatlah ikut prosedur yang macam protein, apa benda tu semua yang detail-detail sangat. Saya cuma buat secara keseluruhan saja, guna flowchart yang main tadi. Macam ni, okey contoh. Ni CCP kita, so kita just highlight je lah. Ni masak-masak semua, so bila kita tengok halal, dia samalah, dia memang banyak yang cemas hilang. Sekejap saya nak tunjuk yang bawah. Okey, so kita pergi pada ni dah siap untuk bahagian proses kerja, dia punya analisis halal. Jadi kita pergi pada kontaminasi. Biasanya dia tulis kat situ ialah terma umum yang mentafsirkan keadaan di mana produk yang telah tercemar sama ada oleh bahan pencemar atau precursor. Sebab macam halal ni dia ada juga macam kadang-kadang ada yang diragukan. Contoh dia ada pakai gelatin ke ataupun apa-apa barang kan yang macam kita punya barang berproses tu kan. Kat situ memang kita kena careful lah. Contoh macam ada apa-apa gelatin ataupun adalah benda-benda yang memang mendatangkan persoalan lah. Precursor-precursor ni semua kan. Siapa yang conteng? Okay. So next, Jabatan dan Titik Sajian akan sentiasa memberi komitmen dengan memastikan tiada kontaminasi berlaku. Ni kita punya komitmen lah untuk kontaminasi. Seterusnya untuk kepatuhan, kita memang ikutlah kepatuhan ataupun standard. Ni memang kita just salin je lah. Untuk ni perancangan tindakan pembetulan. So kita boleh tengok kat sini, tindakan pembetulan mesti dirancang, dilaksanakan bagi menghadapi situasi dan proses pemantauan mendapati berlaku ketidakpatuhan pada bahan mentah atau proses kerja. Yang ni maksudnya contoh kalau kata berlaku apa-apa, kita ada satu tindakan yang kita kawal. Okay, so next, dokumentasi yang lengkap disediakan untuk menyimpan rekod insiden ketidakpatuhan yang merangkumi deskripsi produk, deskripsi ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan yang telah diambil. Ni benda yang kita kena rekodkan. Okay, next langkah pelaksanaan kawalan ketidakpatuhan. Ni biasalah yang kita tak buat. Biasanya kita ikutlah sebab kalau siapa yang pernah kena audit dengan halal, dia akan faham sebab dia akan check. Seriously, dia akan check sangat detail kita punya GMP dan kita punya HACCP, all the letter of guarantee dan sebagainya. Even pest control activity punya record pun dia tengok satu persatu sebab halal ni bukan hanya tak bercemas silang dengan khinzir ataupun apa-apa barang yang tak halal, tapi dia melibatkan kebersihan. So prosedur pengesanan, traceability tadi sama macam HACCP. So kita boleh kesan sejarah lokasi dan aplikasi produk yang membawa maksud mana pasti, rekod-rekod dokumen tu. Sama juga traceability macam HACCP. So kita tengok kat sini Jawatankuasa Halal dalaman menyediakan prosedur penarikan balik produk. Yang ni kita memang ikutlah. So dia ada notifikasi dekat petugas ward ke apa. So ada tata cara pengurusan penarikan balik produk, aturan tindakan. Yang ni banyaknya memang sebenarnya saya ikut kepada HACCP. So yang ni prosedur penarikan balik produk kita lah. Verifikasi. Verifikasi ni macam tadi kaedah atau prosedur tambahan untuk pemantauan mana pasti sistem tu berjalan ataupun tak lah. Biasanya dia akan perlukan, kalau kata ada apa-apa penambahbaikan, dia perlukan modifikasi atau semakan semula. So proses verifikasi oleh Jawatankuasa Halal dalaman hendaklah memeriksa rekod-rekod dan kepatuhan operasi berdasarkan dia ada sistem pemantauan personal dan titik kritikal halal dan juga laporan audit. Oleh kerana jabatan ini mendapatkan pensijilan GMP dan HACCP lebih awal, maka proses verifikasi akan dilaksanakan menggunakan prosedur dan borang-borang yang terpakai dalam pensijilan GMP dan HACCP serta ini dinyatakan dalam ringkasan pelan halal. Yang ni adalah komitmen jabatan yang kita sebenarnya dah ada GMP HACCP semua. Mereka hanya perlu follow untuk tengok kita punya prosedur semua dalam GMP dengan HACCP.
Okey, ini adalah ringkasan plan halal. Saya buat sebiji sama macam HACCP juga. Cuma isi dia tu taklah sama. So kalau kita tengok macam penerimaan apa, kebersihan personel apa. Ni yang crucial yang crucial je kita ambil. So yang ni 2 je kita ambil. Sebab dekat penerimaan kita punya gate sebenarnya untuk halal ni. Macam kalau kita buat HACCP, gate kita adalah gate last. Gate last kita adalah macam halal ni dia lebih kepada gate jangan bagi masuk. Kalau HACCP tu prosedur. Lepas tu last kali apa yang dah tak ada dah. Macam ni dia penerimaan bahan mentah ni adalah gate. Sebab macam saya cakap tadi, halal tak ada grey area. So halal is halal, haram is haram. Kalau dia dah masuk dalam kita punya dapur, that's it. Masalah. So sebelum masuk dapur kita letak gate. Itulah konsep halal. So yang kedua pula, kebersihan personel sebab perkakas apa semua, sebab kebersihan adalah one of the important element yang halal nak dalam dia punya prosedur. So nak tak nak memang kita kena letak kebersihan ni semua. Personel apa semua, sebab daripada kebersihan ni lah menentukan tak ada cemas hilang. Faham tak dia punya konsep? Kalau kita baca bahaya signifikan dia, kehadiran bahan tercemar, tidak halal, najis, bahan mudarat. So dia nak safeguard patient ni ataupun pengguna ni daripada benda-benda yang tak halal tu, dan dipastikan kebersihan-kebersihan peralatan, premis, produk semua ni tertakluk dalam dia punya kawalan. Itulah dia punya benda-benda apa tu. Okey, so ini lampiran yang saya sediakan, ini senarai item, pusingan menu, itu sajalah. Okey. So ada soalan tak untuk halal ni? Ada siapa nak tanya ke? Tak apa, jangan segan, tanya je lah. Ada sesiapa nak tanya tak? Sebab halal ni sebenarnya kalau pada saya lah, sama macam HACCP, tapi kita buat tambah lagi satu elemen which is kita letak halal. Macam itulah. Adakah siapa-siapa yang tak clear? Nak tanya ke? Ataupun macam nak confirmation ke? Fiza, nak tanya. Okay. Kita still kena beli dia punya panduan tu kan, yang ada garis panduan dia tu kan? Sebab saya beli manual dia tu. Saya beli yang Malaysian Standard ni. Yang tu lah. Kita memang kena beli sebab dalam Malaysian Standard ni kalau kita baca, dia memang very general. Dia tak ajar pun cara kita buat manual. Macam HACCP dengan JMP, dia ada tunjuk lah juga sikit-sikit. So kita orang daripada tim HTA, kita orang cari search literature daripada halal website segala apa. So kita come out dengan kita punya version of manual macam tu. So maksudnya yang dekat dalam dia punya halal requirement ni bukan dia ada benda-benda tu, tapi cuma sebab kita tak macam kita tak masukkan betul-betul sebab clause yang tadi ni. Sekejap saya tunjuk. Okey. Kita ada clause yang ni tau. Jabatan kita dah ada sijil ni 2 lebih awal. Jadi kita apa-apa prosedur kita guna pakai yang lama. Mungkin jabatan yang tak pernah ada prosedur-prosedur ni, diorang kena buat satu khas untuk halal lah. Macam kita tak ada. Kita dah ada. We are already in the track lah of food safety. This one is actually additional lah. Kan kita dah tambah baik kita punya prosedur, kita tambah satu lagi prosedur which is halal. So ini tambahan. Tapi macam apa-apa sebenarnya memang masa auditor sebelum, sebab kami di audit halal sebelum manual ni diwujudkan tau. Sebab sebelum ni dia start 2019 baru dia tambah baik. Masa kita audit 2019 macam tu, mereka memang semak kita punya HACCP manual, HACCP and also JMP. So bila dia dah keluar dengan satu latest punya version yang dia minta kita untuk sebab saya ada hantar Puan Suryani, saya punya team untuk pergi halal punya training lah. Tahun, kalau tak silap saya tahun 2019 ataupun 2018 macam tu lah. 2019 macamnya. So bila dia datang tu memang dia penceramah tu ada maklumkan kita kena prepare manual macam manual JMP semua sebab dia nak ada ni analisis yang ni.
Dia nak analisis ni. Nak jugalah mana kata. Dia nak juga analisis ni sebab dia nak kita tunjukkan yang kita buat control dan kita ada buat bahaya punya ni lah. So dia memang dah bagi tahu yang dia nak benda tu lah. That's why saya fikir jalan paling shortcut adalah manual JMP, manual HACCP yang dah ada tu ambil je balik macam HACCP kan. Yang ni ambil je daripada HACCP tapi buat je jadi additional satu lagi which is halal. Sebab kalau kita tengok contoh biologi. Sebenarnya kalau ikut kebersihan, dalam halal pun dia nak kebersihan kan. So kalau kata benda tu bersih, dia takkan ada biologi punya trace. Betul tak? So kita adapt and adopt benda yang sama. Macam contoh kimia ke, benda halalan thayyiban, maksudnya dia nak halal dan baik. So macam rambut. Rambut is physical. Physical kotor lah. Maksudnya ada pencemaran silang lah kat situ. Tak bersih lah. So dia memang, kalau kita tengok, dia memang lebih kepada dia nak benda tu halal yang solely halal. Yang thayyib, yang baik, yang memang tak ada memudaratkan. Macam contoh allergen. Allergen boleh mudaratkan orang yang makan. Misalnya pesakit ke siapa kan. So kita just masukkan je so that kita make sure that kita bagi tahu dengan halal punya auditor ke ataupun yang buat persijilan ni, kita bagi tahu yang okay, we have all the control, termasuklah halal punya elemen untuk tak ada pencemaran silang dan sebagainya. So this is it lah, kita punya manual untuk kita apply halal tu. Macam itulah kita try untuk buat. Sebab yang manual ni sebenarnya saya kongsi dulu sebab kami tunggu juga sebenarnya auditor halal. Sebab tahun lepas kan COVID dia orang tak datang. So masih menunggulah. Kalau kata ada rezeki kita orang di audit nanti, kalau dia minta tambah baik nanti saya akan share the updated version lah. Macam tu. Ada soalan lagi? Wan nak tanya. Apa dia Sakti? Selain daripada manual tu, kita perlu tak sediakan macam senarai item yang kita gunakan dekat hospital Banting ni, dan dia nak tengok tak setiap senarai item yang kita gunakan tu ada sijil halal? Okey. Terima kasih soalan. Memang dia nak tengok sebab apa? Manual ni adalah satu bab lain. Dia ada satu lagi kriteria. Kalau tengok atas sekali tadi, kita kena isi borang online. Kita kena isi secara online semua item-item kita tu masuk dalam dia punya sistem. So, bila dia dah masuk dalam sistem, macam saya cakap tadi lah. Contoh, item tu katalah minyak masak. Katalah pembekal kita ni asyik suka tukar-tukar. Kau main 3-4 brand dia bagi hantar kan. Kita kena lockkan 3-4 brand tu dalam kita punya sistem tu. IT sistem kita tu lah. Macam contoh Banting kan. Dalam sistem Banting tu, kita kena lockkan minyak masak yang berapa brand tu dalam tu. Sebab kalau tak ada brand tu, kalau dia datang, macam kita orang kena itulah. Selalu bawa cap kunci lah, cap apa. Tiba-tiba hari tu datang cap kancil. Lepas tu bila check, cap kancil tu ada sijil halal, ada logo halal. Tapi dia tak ada dalam kita orang punya log record kita daftar tu. Dan kita orang kena NCR lah. Macam tu tau. Tak, maksudnya kalau kita kena lock tu 2-3 item saja, dia tak boleh lock sampai 6. Boleh, ikutlah. Kalau rajin lock lah sebanyak-banyaknya. Jadi macam kita tak perlulah setiap item tu kan kita dah lock tu ada sijil halal. Tapi kita tak perlulah ambil sijil dia orang tu untuk kita simpan dalam dokumen kita ke, ataupun kita perlu juga simpan. Photostat, print out, simpan juga semua tu. Kita orang ada satu file, Insta ada satu file yang kita dah yang log tu tadi kita dah masukkan. Lepas tu sijil halal untuk item-item tu pun kita simpan sekali. Kira semua item kalau ada 200 item, 200 lah item tu. Ya. Termasuk yang kita log tu juga. Ya, lagi satu saya lupa nak bagi tahu, contoh sayur kan. Sayur kan ramuan semula jadi kan, barang semula jadi kan. Kita kena masuk juga tapi tak payahlah attach sijil. Kita cuma tulis bahan semula jadilah, dia sumber semula jadi ke macam tu. Kalau bahan basah biasanya kita akan guna perkataan bahan semula jadi, so tak perlu sijil halal. Tapi macam ayam sebab ada sembelih kan? Betul. Kena, ayam kena. Tapi macam ikan yang lain-lain tu memang kita buat sumber semula jadilah. Suryani ada kan kalau dengan Puan Azila? Kalau ada, kalau tu boleh share juga.
Okey Sakti. Ya, Kak. Yang mengenai skill tu, Detail. dia kalau yang dalam domestik, syarikat tu dalam domestik, sijil halal dia tak perlu kita print. Kita just ada rumusan dia. Company tu punya rumusan, dia ada tuliskan macam contoh item dia canola oil, dia punya expiry date bila, brand apa, yang itu yang kita print. Kita print dekat situ ketua jabatan perlu sahkanlah yang syarikat ni memang ada dalam sistem halal. Kalau yang antarabangsa macam Cornflakes kan, dia memang bukan daripada Malaysia, dia ada Thailand kan. Yang itu memang kita kena minta dekat syarikat tu untuk email kat kita sijil halal dia. Lepas tu kita print dan masukkan sekali. Dia bersama dengan rumusan tadi. Okay. Rumusan tu kita yang buat sendiri ke atau company tu akan hantar pada kita? Rumusan tu dalam sistem halal ada. Kita just copy and paste saja. Jelas. Jelas. Kalau nak boleh attachment. Faiz boleh. Boleh. Ni contoh daripada pembekal. Itu contoh. Oh, okay. Ya, ada soalan lagi? Faham tak? Sebab dulu tak ada manual tau. Dia orang pakai sistem je. Sekarang bila dia pakai manual, so kita buat satu, saya sebenarnya kita orang share ni sebab dia buat satu template lah. So kita orang ingat okey lah, boleh lah kita share. So nanti lepas ni siapa-siapa nak guna boleh lah. Kan? Dia dah buat template ni kita. Ada soalan lagi tak? Nak tanya apa-apa ke? Nak tanya selain daripada halal pun boleh. Kalau tiba-tiba teringat ke apa. So kita gunakanlah masa ni kita share sama-sama. Puan, maksudnya kita kena masuk dalam sistem halal tu dulu kan? Yes, exactly. Betul. Nanti Puan share ya link halal tu. Boleh. Nanti Roger je. Tim saya semua boleh tolong. Dalam Kena Okay, terima kasih. Lagi ada soalan tak? kalau tengok yang apa company tu dalam portal halal. Dia dulu Su tak clear Su. nak register dekat My E-Halal. Ada. Okay, Kak Su. Sebab apa ni saya share jugalah. Actually saya pernah juga dapatkan halal untuk kat Sarawak tu. Kalau nak register apa semua kena pergi dekat portal JAKIM tu lah, My E-Halal tu. Macam Suryani cakap tadi. Lepas tu kat situ kena isi semua dokumen yang detail dia lah. Kita punya berapa orang pekerja, Muslim dengan non-Muslim. So semua detail kat situ. Lepas tu memang ada masukkan menu dengan senarai ramuan. So senarai ramuan tu apa saja barang yang ada dalam store yang kita guna pakai semua kena masukkan dalam tu. And then lepas tu kalau macam dari segi kita nak tahu halal ke tak, boleh juga cari. Contohnya macam kita beli barang dalam tin tu kan, macam bukan sardin lah, baked bean kan. So kita cari dia punya tu ada tak keluar dia punya halal dia. Biasanya kalau ada keluar dekat sistem My E-Halal tu, persijilan tu dia akan keluar. Kita boleh printkan benda tu. So nanti bahagian JAIS lah, kalau kat Selangor JAIS, so dia akan semak sebelum dia datang audit kita. Macam saya pernah kena CAR tau. CAR sebabkan saya tak ada yang apa tu tadi, apa yang standard halal tu tadi, yang MS, Malaysia Standard. Yes. Tak ada benda tu dia jadi CAR. So Betul. saya kena jawab benda tu. Isu pertamanya padahal benda tu ada, rupanya saya tak keluarkan letak dalam saya punya file. So dia jadi CAR. Kita dah kena kabut kau auditor, sebab auditor halal dia takkan maklum dia nak datang bila. Betul. So jadi CAR besar lah, memang kena menjawab benda tu.
Yang tu lepas tu lagi satu dari segi kebersihan lah, dia tengok kesnya guna ada makanan, saya kan kat Sarawak, so ada staff letak non halal punya, bukan dia punya makanan dalam tin tu, so tapi bukannya bab satu tu, tapi dia punya makanan dalam tin tu mungkin pegawai JAKIM tu nampak benda tu kira tak halal, dia campur, so pun tu jadi kar juga. Itulah sedikit sharing lah. Okay. Thank you for sharing. Lagi ada soalan tak siapa-siapa? Sebenarnya saya berhajat lah, ni saya punya angan-angan lah. Kalau hospital outsource tu maybe ada macam mencabar sikit lah, tapi kalau hospital in-house saya macam teringin lah kalau kata boleh tahun ni macam kita try semua, mohon, sebab saya dah bagi semua template ni, cuma you all tinggal nak matching je dengan you all punya hospital. Sebab sebenarnya macam kita boleh buat lah, cuma nak masukkan dekat dalam sistem tu dia tricky sikit. Maybe boleh belajar dengan Puan Suryani dan Puan Hazilah lah, sebab diorang memang expert. Saya manual ni insyaAllah saya boleh tolong. Bahagian untuk sistem tu boleh tanya dengan Puan Suryani dan juga Puan Hazilah. Diorang dah well versed lah, diorang dah biasa dah. Macam tim HTK memang diorang dah pernah nak buat kan, dah halfway dah, sikit je lagi. So maybe boleh teruskan lah perjuangan tu sikit lagi. Lepas tu macam HOA, UKB, Banting, Kajang, lepas tu Sabak semua. Bolehlah kita cuba sama-sama, sebab saya rasa insya-Allah boleh tu. Sebab kita dulu macam tak ada orang dapat kan. Macam bila kita tengok macam Pahang semua boleh dapat. So saya rasa macam actually insya-Allah kita boleh juga dapat. Kan? Betul-betul. Cuba, kita cuba. Siapa yang nak buat template saya dah memang bagi dah. Kalau kata tak pandai ke apa, bagi tahu je, kita cuba tolong. Boleh ikut je, cuma analisis tu ikutkan hospital masing-masing. Tu je. Tapi saya rasa analisis halal tu pun boleh follow je kot. Yang sama, cuma yang bahagian HACCP yang atas tu je you all tukar ikut template you all. Sebab benda tu konsep dia sama je. Kan? Ada siapa lagi? HOA okey tak? Sonyap je. Wan, Sabak, H-Touch. Okey. HOA okey. Kajang okey. Kajang okey. Okey Puan Fiza. Okey, alhamdulillah. So saya haraplah kalau kata boleh tahun ni kita try, at least kita buat permohonan dulu. Dapat tak dapat tu belakang kira, tapi kita try lah. Sebenarnya macam benda ni kalau saya personally lah, benda ni macam pride tau untuk kita bila kita dapat persijil halal tu, sebab semua orang tahu persijil halal ni susah nak dapat sebenarnya. Jadi macam kita, sebab kita dah buat yang lagi susah tau. HACCP tu sebenarnya susah dah, JMP tu pun susah. Jadi insya-Allah halal ni sebenarnya bukanlah cakap belagak, tapi boleh buat. Boleh di ni kan lah. Cuma macam untuk outsource tu pasal dengan company kan, so mungkin boleh bincang dengan pegawai JAIS ke macam mana boleh diorang nak buat lah untuk ni, sebab diorang produk kan, benda ni berkaitan dengan produk. So dia each and every product yang kita produce, that's why kita kena attach menu tadi. So kita tengok macam mana. So ni alang-alang kita PKP tak boleh pergi mana-mana tu, boleh lah kopi-kopi je saya punya manual tu, tak ada masalah. Each time kita memang share. So just ambil template, matching dengan hospital masing-masing, then pergi masuk dekat website tu. Kalau tak apa-apa nak pandai ke apa, boleh call Puan Suryani, Puan Hazilah, tanya macam mana nak register apa semua, dan kita boleh terus proceed. Sebab saya rasa insya-Allah memang boleh buat. Boleh buat. Memang banyak sangat tak. Kalau item banyak, buatlah sikit-sikit. Kongsi seorang sikit. Satu hari 2-3 item kan. Sebab nak registerkan 5-6 sekali nak masuk kan. So memang mencabarlah. Okey, sebelum saya akhiri kita punya
sesi hari ni. Saya buka lah kalau ada apa-apa soalan lagi yang kita nak, kalau nak tanya. Yang kita tapi dah lama tak buat. Yang lama dah buang lah. Dah tak ada dalam sistem lah. Ada apa-apa ke nak share? Siapa tu, Kak Ila ke cakap? Kak Ila tak dengar. Semua cadangan Okey. untuk yang halal tu, kalau boleh kita dapatkan wakil apa tu, Jais tu, Cik Solehin tu untuk buat macam online online learning dengan semua pihak hospital lah. Boleh nanti kita Sebab cuba kita tak tahu hubungi dia lah. requirement terbaru kan. Nanti kita Cuma cubalah. dia tu nak dapatkan dia memang susah kan. Barang vintage kan. Boleh nanti kalau kata ada rezeki, saya cubalah. Kadang-kadang kita beli. Tak tahu sebenarnya dia nak apa. Tapi bila dah kita jalan kan, baru kita faham. Oh rupanya ni. Sebab saya cuba juga nanti, saya akan cuba hubungi Cik Solehin tu. Kalau kata ada rezeki kita, sebab actually hari ni sepatutnya penceramah tu kita bayar, tapi sebab saya yang jadi bidan terjun, jadi tak ada apa-apa bayaran lah. So kita ada bajet lagi. So nanti saya cuba dapatkan, kata kalau ada rezeki, so kita bolehlah bayar penceramah daripada Jais tu. So mungkin yang tu untuk next session kita lah. Terima kasih Puan Azila bagi cadangan yang baik. So sama-sama nanti kita usaha, saya akan cuba usahakan. So maybe kita akan cuba dapatkan lah penceramah untuk halal ni. Kan? Belajar juga. Ada lain-lain cadangan ke? Ataupun apa-apa nak suarakan ke apa ke? Dah semua dah gembira dah. So okay, sebelum penutup tu just saya nak share lah berkenaan dengan kita punya KPI tadi. Semua sedia maklum lah. Saya gunakan platform ni untuk kita share sama berkenaan dengan KPI lah. Customer tu tak ada phone. So KPI kita tu untuk hospital yang boleh, ada ward yang masih boleh nak naik, boleh guna secara manual. Tak ada masalah. Apa yang saya share hari tu, kita pakai handphone kita boleh kan? Boleh je. Tapi kita kena naik lah. Kita kena naik. So kalau siapa-siapa yang rasa macam dia boleh nak hantar borang kerja ke pusat pelanggan tu kepada pesakit, then kita boleh guna untuk manual. Kalau dia macam H-Star, kami ada color coding. Jadi kita tak boleh naik ward untuk masa ni. Jadi kita terpaksa gunakan apa-apa alternatif yang kami ada untuk kita cari maklumat lah. Which is kami minta tolong ward, kita hantar memo pada ward, dan juga kita buat SMS. Kita hantar SMS kepada nombor-nombor pesakit yang kita guna pakai SMS Blast. Yang SMS Blast ni memang nombor hospital. Kalau nombor peribadi mungkin masalah sikit lah, tapi kita guna nombor hospital. Saya cadangkan semua hospital guna metod yang you all rasa sesuai, yang memang you all rasa boleh nak buat. Apa-apa cara lah, kalau boleh, kalau nak kata PPK kat ward tu baik ke apa, boleh nak bagi borang, hantarlah kat dia, minta dia collect balik. Tak kisah, janji kita usaha untuk dapat data. Sebab kita dah stop lama. So memandangkan seperti yang semua sedia maklum, data kita ni dah jadi KPI timbalan Ketua Pengarah Kesihatan. So kalau dah jadi TPKN punya timbalan Ketua Pengarah Kesihatan punya KPI, maksudnya memang dipandang lah. Dia naklah data tu. So saya memang mohon sangatlah. So nanti daripada tim kebangsaan, mereka akan bagi minimum berapa sampel yang perlu diambil oleh setiap hospital. Saya akan share nanti. So maksimum tu ikutlah berapa yang kita dapat tu. Minimum ada, sebab kita tahu kadang-kadang dah usaha tapi tak dapat kan.
So tak apa, kita cuba dapatkan minimum yang boleh. So nanti saya akan update dari semasa ke semasa untuk KPI ni lah. So saya harap semua alert dan kita cuba the best untuk JDS Selangor lah, untuk Selangor. Sebab saya rasa antara banyak-banyak negeri, Selangor antara yang tough jugalah. Sebab satu, kita dah lama dalam situasi COVID yang tinggi lah. Dan kedua, memang kebanyakan hospital saya rasa kebanyakan hospital memang tak boleh naik. Most of hospital tak boleh naik. Macam HSTAS, separuh daripada ward kami adalah ward COVID dan COVID related. So memang tak boleh naik. So maksudnya mana yang boleh naik, saya tak kisah. Pergi naik, tak apa. Kalau tak boleh naik, gunakanlah alternatif yang ada, method yang ada, dapatkan data. So nanti kalau ada masalah, bagi tahu saya, nanti saya cuba bincang dengan tim kebangsaan macam mana kita nak tolong. Okay. So untuk KPI ada soalan ke? Okay. Izzah. Ya. Tanya bukanlah pasal KPI tapi pasal ketepatan. Macam mana sebab sekarang kan macam tak boleh naik ward. Ketepatan tu sebenarnya kami pun macam tengah fikir jugalah, wakil negeri pun sebenarnya tengah fikir cara nak ambil, tapi setakat ni belum ada. Tak nampak sebab kalau kita tengok limitation kita, pesakit kadang-kadang dia tak tahu dia makan diet apa. Betul tak? Jadi kita tak boleh tanya based on patient punya justifikasi. So Ini dah bulan 2, nanti mesti bulan 3 Puan Faizah cari saya. tak, sebab kita memang dia pun alert, tak boleh ambil data. Sebab yang tu memang solely kita kena naik. Ya, kalau kita tengok prosedur kita, kita memang kena naik dan kita kena check. Dia tak boleh macam, okay awak makan diet apa, dia tak boleh. Benda tu susah. Sebab patient, macam sebelum ni saya bincang-bincang dengan Puan Nurul Suhada. Bila kita tengok macam contoh kita nak suruh patient untuk KPI lah, KPI KKP ni, kita nak suruh patient decide bagi tahu dia diet apa, teraputik ke, menu normal ke, pun kita rasa susah sebab dia ada yang tak tahu. Dia tahu sakit dia je. Dia tahu dia sakit apa tapi dia tak tahu dia diet apa. So maybe boleh panjangkan kepada KP kot. Kalau kata let's say macam kita tak boleh nak collect data untuk ketepatan ni, maybe kena ada surat ke apa ke, sebab nanti mesti dia orang minta surat. Okay Puan Nurul. minta bantuan. Tanya KP. Tak apa. Saya memang tengah draft surat untuk ketepatan sebab kita nak buat memang benda tu bersemuka. So ada hari tu cadangan kata based on aduan. Aduan pun kalau cakap 1-2 pun tak boleh nak orang kata. Terlalu terperinci kan benda tu. So tak apa, yang tu nanti saya tengah Puan KP. Cuma saya bagi tahu lah kat tim Selangor untuk pengiraan sampel tu kita ada ralat nanti kita akan maklumkan by wakil negeri lah. Ya. Jangan risau, sampel tu kita akan kira balik nanti. Puan Nurul akan bagi, saya akan share dengan semua. Okey. Ada lagi soalan? Dah lalang semua ada ni, bolehlah tanya. Ada soalan? Kalau tak ada, nak minta semua buka buka video. Saya nak print screen jap. Amy, pakai lipstick. Saya tak dapat. Lagi macam. Depan. Lagi semua nampak. Pakai mask ke nak? Nampaklah muka yang cantik-cantik tu. Din tak pakai mask, nak sama ni. Dia percaya? Tak payahlah, tak nampak muka. Okey, dah semua? Sekejap belum. Mask on. Kemain, semua betul tudung. Betul tudung pakai lipstick. Kak Ina, Kak Aslina. Ni Sarjan Banting siapa? Kak Aniza tak buka? Saati? Saati ada tu. Mana Saati ada 2 ke? Dia buka 2. Mana lagi satu? Dahsyat. Ada Afi, Cik Azhar. Far siapa Far? Serdang mana? Serdang. Dalam toilet. Buka lah. Saya boleh kisi ke? Sebab saya nak print screen, nanti senang. Oh, UKH Alam ni. Oh, okey, tak apa. Oh, kena pakai ke? Okey tak? Dah.
Ni Dafi tak nak buka. Dah hilang. Tapi kau jangan tunjuk diorang kau, Pi. Tapi berak. Okay. So saya print screen 1, 2. Senyum semua. Okay, terima kasih semua. Dia orang buka je. Kak Ana buka. Love.